dan menguruskan atau cari program untuk kali ini insyaAllah. Bagi menyempurnakan program berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan, saya persilakan Al-Fadhil Imam Yahya untuk bacaan doa insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala an sayyidina Muhammad radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم إنا نحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جنتك وأمانك وزواجك وعيالك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجعان وذبغي ومكان كل سكار إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بالجاه من موجبات لنا بالحال والمآني إنك جميع الرحمن. واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا أعمالنا وأجالنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Alhamdulillah masih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz bacaan doa tersebut. Jadi untuk meneruskan program, saya persilakan pengurusi Sekolah Jemaat Al-Hijrah Syekh Nazaruddin Samad untuk beri ucapan. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Zukri, YDP Ekar Batu, Jajaran dan Kakitangan Ekar Batu, yang berbahagia Ustaz Muhammad Rafiuddin Jalan Rasid, Imam-Imam Bilal-Bilal, Perisan EJK Surau Jumat Al-Ikram, peserta program, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur Alhamdulillah kita ditemukan pada pagi ini di Surau Al-Ikram ini untuk kita sama-sama mengikuti program pengurusan jenazah anjuran di Ekar Batu dan bersama Surau Jumat Al-Ikram. Pengurusan jenazah adalah fardu kifayah dan wajib dipelajari oleh semua umat Islam. Bukan setakat imam dan bilal saja. Setengah orang kata ini fardu kifayah, orang dapat tidak tak payah. Jadi justru itu kita adakan program ini bertujuan untuk melatih dan memberi pemahaman secara terperinci kepada para peserta dan umat Islam amnya tentang cara pengurusan jenazah yang betul jika ada berlaku kematian. Saya difahamkan selama 60 orang peserta akan mengikuti program ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ekar Batu kerana mengadakan program ini yang berujung kali kita adakan untuk anak karya kita lalui ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang menjadikan program ini, termasuklah semua warisan EJK dan Ekar Batu. Saya share saja ucapan daripada saya, dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas ucapan puji surah. Jadi untuk meneruskan acara, saya persilakan YDP Tuan Haji Zukri Marangka Ekar Batu untuk menyampaikan sedikit ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penulis yang berbahagia, Encik Nazarudin, pengurusi Surau Hijrah, Surau Jumat Hijrah, barisan EJK Surau Jumat Hijrah, juga barisan EJK Ekar Batu yang hadir pada pagi ini. Juga yang berbahagia Ustaz dan mengendalikan khusus kita berbagi Ustaz Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tentunya kita banyakkan sedikit syukuran kepada Allah SWT kerana dapat bersama dalam majlis ini yang diberkati Allah SWT. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Majah, dia sampai daripada Rasulullah SAW, siapakah orang mukmin yang bijak? Jadi Rasulullah SAW jawab, orang mukmin yang bijak adalah orang yang banyak mengingati mati. Jadi kita pada ini saya rasa insyaAllah daripada sarapan tadi sampai akhir majlis kita ingat hati sebab kita mengerti usul jenazah. Dan Rasulullah satu lagi banyak mengerti hati dan juga mempersiapkan diri untuk kehidupan selepas itu, maksudnya kehidupan selepas mati. Rasulullah SAW menyebut bahawa mereka lah orang yang bijak. Dan mudah-mudahan kita adalah tergolong di kalangan orang-orang yang bijak pada ini, yang sentiasa mengingat nanti insyaAllah. Dan tadi Imam dalam doa yang majul Imam tadi puji syukur pengakhiran, doa pengakhiran kita sebagai husnul khatimah, dan untuk kita akhir hidup kita dengan husnul khatimah, kita cukup dengan doa sehari. Dan setiap kali lepas solat kita doa husnul khatimah. Tetapi kita juga kena berusaha untuk pengakhiran hidup kita ini dengan husnul khatimah.
antara usul-usul yang kita buat seperti yang kita buat pada pagi ini lah. Kita hadir dalam majlis ini, kita tingkatkan dengan kita berkenaan dengan ilmu fardu kifayah ini, menguruskan jenazah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi pahala kita dan seterusnya kita dikembalikan kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Jadi bagi doa ibadah kawasan Batu, saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau Jumaat Hijrah yang telah sudi untuk bersama dengan kami dalam menjayakan program ini. Malam tadi kita ada program motivasi dan pagi ini kita ada kursus jenazah dan akan ada lagi program-program yang kita akan buat secara bersama dengan di surau Hijrah. Jazakumullah khairan, dan juga ucapkan tanya dan syabas pada semua EDK yang terlibat dalam menguruskan program kita pada pagi ini. Satu kehadiran yang cukup besar, hampir 60 orang yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti dapat kita manfaatkan sama, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Zukri atas ucapan beliau. Jadi untuk maklumat semua, kita akan melakukan program pada masa terdekat ini. Jadi ada sikit kesilapan di sini, iaitu nama untuk Ustaz ialah Ustaz Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid Fazalaidin. Saya akan mengolah. Okey, jadi bagi tidak buang masa lagi, nanti dan saya tiba dan bermula sekarang saya mohon semua jangan berganjak dan fokus pada Ustaz yang akan memimpin program. Apalagi dapat ilmu yang disampaikan supaya hadirin dapat manfaatkan ilmu tersebut, insyaAllah. Jadi untuk itu silakan kepada Ustaz untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jabatan Kuasa Surau Al-Hijrah YDP Ikram Batu, Tuan Haji Zukri, para peserta muslim-muslimat untuk program kursus pengurusan jenazah anjuran Surau Al-Hijrah dengan kerjasama Ikram. Syukur kita pada Allah Ta'ala, program yang telah disusun oleh Jabatan Kuasa ini berjalan seperti yang kita aturkan, iaitulah pada pagi ini. Dan sebagaimana yang semua telah maklum, pagi ini kita akan mula program dan insya-Allah berakhir tengah hari, sebelum zuhur ataupun sebelum pukul 1 ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid. Tempat saya dipanggil Ustaz Rafi Zainal, ataupun kalau di media sosial orang panggil Ustaz Undertaker, kan? Sebab apa Undertaker? Nanti kita kongsikan pengalaman tu, ya. Saya menetap tak jauh daripada sini. Sini dengan ofis saya Taman Melawati, dekat je, satu laluan MR2 je, ya. Berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kau ada orang kampung sini tertegur lah, ya, kan? Dan merupakan pengurusi eksekutif bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, dan juga pengetua bagi Mahat Tahfiz Kemahiran Nur Fatah di Taman Melawati. Itulah sedikit sebanyak tentang diri saya yang tuan-tuan dan puan-puan tak nak tahu pun, nak tahu kursus ni je, kan?
Jadi pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita akan buat 2 sesi, teori dan praktikal. Dalam bab teori nanti, saya akan kongsikan 4 perkara. Dan insya-Allah penama urusnya saya akan mengedarkan buku kecil sebagai panduan. Buku kecil. Ada bawa tak? Ada ya? Buku ni sebagai panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang kita edarkan secara percuma. Ambil lah, buat panduan ya. Perkara pertama yang kita akan bincang dalam bab teori ini ialah pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang nazak ni semua tahu macam mana keadaan dia. Agak-agak orang nazak ni macam mana keadaan dia. Kita nak dapat respon ni pagi-pagi ni, baru nak warm up ni kan. Orang nazak macam mana keadaan dia? Tenang, ada satu jawapan yang tepat. Agak apa dia? Orang tengah nazak macam mana keadaan dia? Ya? Sesak nafas. Ya? Tenat, betul Tuan Haji. Tenat, sesak nafas. Dia ada satu jawapan lagi yang paling tepat. Apa dia? Orang tengah nazak ni. Sambil tengah edar ni kan, saya saja je sebagai intro. Orang nazak ni keadaannya tentulah terbaring. Belum pernah lagi dalam sejarah orang nazak berdiri. Kenapa ni? Betul nazak, tak pernah kan. Jadi ini yang kita akan kongsikan, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak pada teori pertama. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal, takkan nak terus angkat dia masuk bilik air mandi, takkan terus daripada rumah dia terus masuk surau terus mandi. Dia ada kaedah-kaedah dia. Yang ketiga, saya akan tekankan bagaimana menguruskan dokumentasi. Dokumentasi ni bila meninggal kita perlu dapatkan surat kubur, permit kubur, sedia kematian. Benda-benda ini perlu ya, sebagai syarat untuk menguruskan jenazah. Kalau kita melanggari arahan yang ditetapkan, boleh jadi kita akan di-charge di bawah akta kelahiran dan kematian 19 kelahiran kematian 1957 pindaan 2016 yang menyebut setiap kematian perlu didaftarkan. Jika tidak, akan disabit di bawah kesalahan menyembunyikan kematian. Boleh didakwa, dipenjara dan sebagainya. Itu ada, kita perlu bagi tahu dokumentasi. Dan yang keempat, saya akan terangkan tentang peralatan yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Baik yang wajib, yang sunat, yang adat. Kadang-kadang orang kita ni bila tak ada kain kapan, tak ada kafan barus, tak ada cendana, dia akan bertanya, alamak susah lah ni kan, kafan barus tak ada ni, macam mana nak mandi mayat ni? Padahal itu sunat saja. Jadi kita akan terangkan mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang adat kita. Baik, kemudian itu dalam bab teori. Dalam bab praktikal nanti, insya-Allah saya akan tekankan 4 rukun jenazah. Iaitulah bab mandi, kafan, solat dan kebumi. Dalam bab mandi nanti, waktu praktikal, insya-Allah saya tidak akan menggunakan air ketika praktikal nanti. Takkan guna air. Kita guna simulasi saja. Ya. Sebab apa saya tak guna air? Saya dah cakap tadi dengan bapa orang JK tadi. Kalau kita guna air waktu kursus nanti, kejap lagi praktikal, dia akan jadi 2 musibah. Ada musibah dia kan. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air kan. Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan juga kan. Ni jam lah dia nak kedekan dia. Dia geletek sikit, dia cuit sini, dia curah air kat muka orang tu. Banyak main nanti. Ni pengalaman saya 10 tahun buat kursus, itulah dia. Peringkat sekolah macam tu, peringkat universiti macam tu, peringkat masjid surau orang tua semua macam tu kan. Pasal ni time dia nak bully kawan dia kan. Jadi tak jadi kursus. Musibah yang kedua, kalau kita guna air waktu praktikal nanti, yang jadi model nanti mesti confirm insya-Allah kan. Demam panas. Bukan sebab dia kena badi mayat, tidak. Sebab bila dia kena jadi model, waktu dah kena air, dah curus kat atas badan dia lah, kawan-kawan banyak soal. Ustaz, air ni kenapa kena campur banyak ni? Ustaz, air ni apa gayung? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi. Menggigil sejuk bila nak habis ni kan. Kau sedap lah tanya soalan, aku ni nak habis ni. Maka tak ada air, kita hanya simulasi. Macam mana nak pusing kanan mayat,
pusing kiri mayat kan, nak cebok najis dia macam mana, ini yang kita akan tekankan, ya. Baik, dalam bab kafan nanti insya-Allah, bab kafan kita akan terangkan tentang 4 kaedah mengkafankan jenazah. Kafan ni tak kisah macam mana cara pun. Kadang-kadang orang tak tahu kan macam mana nak potong kain kafan nak macam ni ke, macam tu ke. Sebenarnya kafan tu sendiri ialah nak menutup aurat si mati. Ikut style kita lah. Kita nak buat macam biasa kiri kanan macam tu boleh. Nak balut 3 helai kain ke kiri, 3 helai kain kanan terus pun boleh. Ataupun nak balut macam mamia boleh. Daripada atas sampai ke bawah pun boleh. Yang penting tu tak aurat kan. Jadi kita nak terangkan ni ialah 4 kaedah. Pertama, kaedah biasa, yang mana ketika Rasulullah wafat, baginda dikafankan dengan cara begitu, kita buat. Yang kedua, bagaimana cara kafan mayat yang badannya besar sikit. Badan besar, kadang-kadang kain tak cukup, macam mana nak buat? Ni dia. Ketiga, bagaimana nak kafankan mayat yang ada pendarahan, bleeding, penyakit berjangkit, HIV, AIDS, COVID, macam mana kita nak buat? Ini kritikal lah, mayat yang kritikal. Yang keempat, ini sesuai untuk lelaki dan perempuan. Kaedah menyediakan kain kafan dengan menggunakan 10 meter kain saja. Cukup untuk lelaki dan perempuan, tak payah banyak. 10 meter kain, bila kita letak nanti pada mayat, akan jadi 11 lapisan kain. Macam mana nak buat tu? Dia teknik dia penting. Kadang-kadang orang tak tahu kan. 10 meter kain tapi 11 lapisan kain. Ni kita akan bagi tahu nanti waktu praktikal. Bab kafan ni tak ada masalah, insya-Allah tuan-tuan boleh follow je saya nanti. Cuma isunya ialah siapa nak jadi model nanti. Kena salah seorang. Kalau boleh dia volunteer, sebab apa? Orang yang jadi model ni insya-Allah dia dapat 4 hikmah dia. 4 hikmah. Hikmah pertama dia akan dapat apa dia? Insya-Allah, saya tak confirm insya-Allah panjang umur dia kan. Orang jadi model panjang umur dia insya-Allah. Ni berdasarkan pengalaman 5 tahun lepas ada satu orang tu dia jadi model sampai ke hari ni masih hidup kan. Siapa orang tu? Saya sendiri tuan-tuan. Testimoni berkesan kan. Jadi apa takut kan. Tapi kalau meninggal lepas ni biarlah kan. Hikmah yang kedua, siapa yang jadi model, insya-Allah dia akan dapat pengalaman yang baru yang orang lain tak dapat. Sebab apa? Dia jadi model waktu dia hidup. Jadi dia boleh bangga kat kawan dia. Aku dah pernah kena kapan dah. Aku dah rasa dah macam mana kain kapan tu. Besok mati kita kena kapan juga. Tapi nak cerita kat siapa? Kawan kubur sebelah, dia pun kena kapan. Jadi waktu hidup ni kita boleh cerita, aku dah kena dah, tak ada apa pun kan. Sonok, sejuk je kan. Yang ketiga, hikmah dia apa dia? Siapa yang jadi model nanti, insya-Allah datang keinsafan pada diri dia. Ya Allah, aku tak nak dah buat dosa, ya Allah. Kain kapan ni pun aku dah takut dah, ya Allah. Insaf dia, insya-Allah, mudah-mudahan kan. Elok-elok dia selalu raya-raya sini. Lepas kena kapan, dialah orang pertama yang datang duduk kat saf setiap kali solat. InsyaAllah. Dan hikmah yang keempat, yang paling best apa dia? Yang paling best ialah dia boleh selfie sikit kan. Buat profile picture gambar dia tu. Laku. Buat video sikit, minta kawan ambil video sikit atas ke bawah, masuk kat TikTok kan. Pasang lagu, dengarkanlah kan, baru jadi kan. Jadi nak katakan bahawa ini pengalaman siapa jadi model. Jangan takut ya, kalau boleh volunteer. Baik, yang ketiga, solat jenazah. Kita akan praktikal solat jenazah. Solat jenazah ni mudah je, semua dah tahu dah kan. Berapa rakaat solat jenazah? Berapa rakaat solat jenazah? Sip baiklah kan, imam support. Kalau ada confident 2 rakaat. Kena cek balik lah ni kan. Solat jenazah tak ada rakaat, 4 takbir aja ya. Bab solat jenazah ni insya-Allah saya akan selitkan dalam solat jenazah gaib. Pernah dengar solat jenazah gaib? Pernah dengar lah solat jenazah gaib. Tapi tak tahu siapa yang gaib. Kita ke gaib, mayat ke gaib kan. Kita akan terangkan dari sudut hukum sampai bila waktunya, bagaimana kaedahnya, ini insya-Allah kita akan sentuh. Baik. Dalam bab yang keempat, pengebumian jenazah. Bab kebumi ni tak payahlah kita pergi kat belakang surau, gali tanah ke apa, nak tunjuk cara nak turunkan jenazah, tak payah. Kita hanya buat simulasi saja cara turunkan jenazah ya. Sebab yang selalu jadi masalah waktu nak kebumikan jenazah ialah yang turun satu orang, satu mayat. Yang menyambut dalam liang biasa 3 orang.
Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang kan. Semua nak bercakap kan. Tu tanah tu kepala tu terbalikkan, tadi buka, semua nak bercakap, serabut orang yang kat bawah tu. Jadi kita terangkan prosedur yang lebih mudah, bahagian mana yang perlu kita turunkan dan apa benda yang kita nak kena buat. Ini kita akan terangkan insya-Allah. Baik, dalam bab teori dan praktikal akan berjalan serentak dan mungkin kita akan rehat sekejap dalam 15 minit 20 minit di pertengahan nanti. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan nak dibangkitkan, boleh terus tanya. Sama ada angkat tangan tanya, ataupun kalau segan tulis atas kertas, lipat kemas-kemas, pas dekat saya, jangan buat kapal terbang. Syuh kan Ustaz. Ya, baik insya-Allah. Jadi untuk yang saya bagi tu ialah panduan yang kecil, dia menyentuh 3 perkara je. Bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal, dan dokumentasi pengurusan jenazah. Itu simple je. Sebab itulah percuma. Kalau nak yang bagus, kena beli. Ni dia kan. Ya, ini buku ni ialah pengurusan jenazah mudah sahaja. Dalam dia gambar-gambar mayat semua ada. Mayat reput, mayat terbakar, mayat cara pengurusan jenazah COVID, semua ada dalam ni. Dia pengurusan jenazah reput dan berisiko tinggi. Dalam ni ada panduan solat jenazah, ada talqin, semua ada dalam ni. Ya. Siapa yang nak dapatkan buku ni, dia ada mahar lah. Kalau dekat Shopee RM35. Tapi istimewa untuk peserta kursus RM40. RM40. Tapi tak dapat satu lah, dapat 2. Maknanya jatuh satu RM20 lah, 20. Satu lagi buku ni ialah buku kisah orang mati. 40 kisah orang mati. Pernah baca Mastika tak? Mastika, Persona, tengok cerita Tanah Kubur kan? Jangan haraplah cerita-cerita macam tu ada dalam ni. Tak ada. Ya? Cukuplah. Kadang-kadang ada orang tanya kat saya, Ustaz, ada tak cerita pelik-pelik? Dia nak cerita pelik-pelik je kan? Tak puas ke tengok Mastika Tanah Kubur tu? Dalam buku ni saya susun buku yang cerita tentang pengajaran yang kita boleh ambil di atas setiap kematian. Pengajaran yang baik-baik saja. Ini berdasarkan pengalaman sebenar saya dalam baru dalam 18 tahun pengurusan jenazah. Ini baru sikit ni, 40 kisah. Baru siri yang pertama, tak sempat lagi buat siri yang kedua. Jadi kalau nak boleh jumpa dengan urus setia saya kat bahagian luar sana. Ya, insya-Allah. Baik. Kita masuk kepada bab yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, nazak. Kita ada depan tu ada panduan, boleh tengok kiri kanan ya. Orang yang tengah nazak ini dalam keadaan yang kita nampak dia terbaring biasanya, matanya ke atas, tercungap-cungap, dalam keadaan dia tak sedar diri, dia meracau dan sebagainya. Perkara pertama yang perlu kita bantunya ialah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Orang yang tengah nazak ni, kita usaha untuk ajarkan dia kalimah la ilaha illallah. Kenapa nak ajar dia kalimah la ilaha illallah? Kerana Nabi SAW menyebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke syurga. Riwayat Abu Daud yang menceritakan bahawa kita kena pastikan dia ni mati ucap la ilaha illallah. Macam mana kaedah dia? Bisik kat telinga dia. Tak kisah telinga kanan ke telinga kiri ke, tapi afdalnya Nabi selalu mulakan dengan telinga kanan. Bisik la ilaha illallah, bisik begitu. Jangan panjang sangat. Kadang-kadang kita ni pengaruh TV banyak sangat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam drama selalu macam tu kan, panjang dia mengucap. Yang herannya tengah nazak ni boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh sambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan. Ini semua pembongak kan. Berlakon filem pun ialah drama. Pasal apa? Ikut arahan penerbit. Penerbit kata ucap panjang lah kan. Siap jari macam ni lagi, nak tunjukkan husnul khatimah, berlakon tuan-tuan kan. Tapi hakikatnya ketika dalam keadaan sakaratul maut,
nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Bukan perkara mudah. Ya, baru ni 2-3 minggu lepas saya ada share juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Hijrah baru ni, saya ada share pengalaman ketika berhadapan dengan satu orang remaja perempuan umur 27 tahun, breast cancer stage 4, tahap 4. Dalam kena nazak, ayah dia kata, "Ustaz, saya dah habis ikhtiar dah. Anak saya ni macam tu je keadaan dia. Mata dia ke atas, mulut terbuka. Nak meninggal tak lepas, dah 2 hari dah. Saya ajar kalimah la ilaha illallah, dia tak boleh ikut kan. Cuba Ustaz pula buat." Saya kata kita sama-sama ikhtiar ya. Saya ajar dia la ilaha illallah, tak ada respon, gitu je muka dia. La ilaha illallah, 3 kali buat sama juga. Saya kata mari kita baca Yasin, kita baca surah Yasin. Kena selesai, sekali lagi saya buat macam tu juga keadaan dia. Saya kata kat dia yang tengah nazak ni, "Kakak," saya panggil dia kakak. "Kalau kakak dengar suara saya, kakak gerakkan lidah. Gerakkan lidah dia. La ilaha illallah." Kemudian nampak lidah dia bergerak. La ilaha illallah. Suara tak ada, lidah je bergerak. Masya Allah. Kalimah ni tuan-tuan cuba sebut. La ilaha illallah. Lidah kita je gerak. Lidah je gerak. Mulut tak payah tutup pun. La ilaha illallah. Keluar juga kalimah tu. Masya Allah. Tapi suara dia tak keluar. Saya kata kat ayah dia, dekat keluarga dia, "Cuba tengok lidah dia bergerak." Maknanya dia dapat kalimah tu. Masya Allah. Saya kata, "Kakak, kalau tak dapat nak sebut panjang, cuba ikhtiar sebut Allah. Allah." Saya bisik kat dia. Nampak dada dia berombak. Tak lepas. Allah. Tak lepas. Allah. Dengar akhirnya bunyi Allah. Itu yang kemampuan dia. Allahu Akbar. Dapat macam tu pun syukur, alhamdulillah. Biarkan dia pergi dengan tenang. Tak payah kita paksa lagi dah. Sehinggalah dia meninggal dunia. Macam tu kaedah dia. Allahu Akbar. Dia pun meninggal dunia. Saya jumpa dia lepas Isyak. Dia meninggal sebelum subuh pukul 4 pagi. Meninggal. Yang lebih sedih, dia meninggal 2 hari sebelum dia menikah. Allah. Jodoh dia dengan maut mendahului dengan manusia. Tu dah nak katakan bahawa kematian ini tidak bersyarat. Tak kira kita tua ataupun muda, tak kira kita sihat ataupun sakit, tidak kira kita ni bersedia ataupun tidak, tidak kira kita kaya ataupun miskin, tidak kira sama ada kita ini ya, orang apa, pangkat tinggi, pangkat rendah, semuanya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita yang akan melaluinya, presiden kita apa. Jadi saya nak sebut tadi ialah kalimah ini dia bukan kerana hafalan kita. Sekarang kita boleh sebut tak? Boleh. Boleh sebut kan? Mudah. La ilaha illallah kerana kita ingat. Tapi kalimah ini keluar kerana amal kita. Kalau orang tu orang yang baik, orang yang beramal soleh, insya-Allah ketika dia dalam keadaan nazak, nak mati, walaupun tak ada orang ajar kalimah tu pada dia, dia tetap akan dapat sebut kalimah tu. Allah sebut dalam Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah diteguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau dia orang beriman, dia tetap akan dapat ucap. Waktu PKP kita 2 tahun sudah, 2 tahun kita PKP, kami menguruskan banyak kes kematian yang mati sendiri kat rumah. Nak keluar rumah tak boleh, anak-anak duduk jauh, dia duduk seorang-seorang kat rumah. Tahu-tahu dah 3 hari meninggal. Banyak kes macam tu, meninggal seorang-seorang kat rumah. Lalu ketika dia nazak, siapa yang ajar kalimah tu pada dia? Waktu tu kalau dia orang baik, Allah yang akan ajar kalimah tu pada dia. Dia akan ingat la ilaha illallah, dia akan sebut. Itu janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang-orang yang zalim. Maknanya kalaulah orang tu orang yang maksiat, orang yang selalu buat dosa, fasik, munafik dan sebagainya, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, meskipun kelilingnya ramai orang ajar kalimah la ilaha illallah, dia dengar tuan-tuan, tapi kalimah itu tak akan terbit daripada gorgorah dia, tak akan keluar, tak lepas. Wa yaf'alullahu ma yasha', Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Ini yang kita nak kena jaga ya. Tak tahu bila kita mati, maka pastikan kalimah tu yang kita bawa ketika mati nanti. Itu yang pertama ya. Kita pastikan orang yang sedang nazak dapat kalimah ini, pastikan.
terutamanya mak ayah kita. Pasti akan dia buat kalimah ni. Kedua, dalam tajuk yang sama berhadapan dengan orang yang sedang nazak, bacakan ayat suci Al-Quran pada dia. Tak kisah surah apa pun, kerana Al-Quran Asy-Syifa. Quran itu adalah penawar, penyembuh. Bacalah. Tapi disarankan ialah surah Yasin, surah Ar-Ra'd tu. Kalau dua surah ni panjang sangat, ikut sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit nak wafat, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surah je, Al-Falaq, An-Nas. Itu pun boleh dah. Masya-Allah kan. Apa surah pun boleh. Ketiga, berhadapan dengan orang yang sedang nazak, cuba tunaikan keinginan dia, hajat dia selagi kita mampu tunaikan. Dia nak air, bagi dia air. Kadang-kadang orang tengah nazak ni dia tak reti nak cakap, tak reti nak respon. Kita nampak bibir dia kering, nampak tekak dia macam kering, ambil air, sudu, pakai straw ke, pakai shrink tu ke, suap kat mulut dia perlahan. Sehingga dia bagi reaksi, tak nak dah. Dia geleng kepala ke, dia tepis tangan kita ke, itu maknanya dia tak nak. Bagi, betul. Sebab dia berasa haus yang luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau dia minta, nak air, kata dia, bagi dia air. Tapi kalau hajat dia tu susah kita nak ikut, nak McD, tiba-tiba McD. Pukul 3 pagi request McD. 3 pagi McD, jangan marah dia. Tahu tak sekarang dah tutup kan? Besoklah, jangan marah dia. Cakap baik-baik. Sabar ya, McD sekarang tutup. Pukul 7 pagi esok, kalau buka, saya orang pertama yang beratur kat pintu tu. Saya beli satu bucket, nah makanlah. Bagi kat dia. Orang tengah nazak ni tak makan banyak, sakit kan, tak ada selera. Dapat ujung kepak ayam tu sikit je, krom, dah tak nak dah. Habis siapa yang nak makan banyak ni? Kita lah bedal. Nak katakan bahawa tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, ucap yang baik-baik. Kalau tidak, syaitan yang akan ambil alih tugas tu. Syaitan akan datang pengaruhi dia. Dia akan menyerupai bukan wajah syaitan, tapi wajah mungkin orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mak dia ke, mak datang ni, mak saya sakit mak, dia orang, saya minta air, dia orang tak layan apa semua. Ya mak tahu, ni syaitan. Mak datang nak bawa kamu ke syurga, mak bawa air daripada syurga, bagi saya mak kan. Dia akan pengaruh dia. Tapi kalau kamu nak ikut mak, kamu kena ikut cakap mak dulu. Ya, apa dia mak? Keluarlah daripada Islam. Dia suruh kufurkan kita. Syaitan ni akan terus sehingga kita jatuh kufur. Allahu Akbar. Dia tak akan pernah mengalah. Sifat syaitan, ia tak akan mudah putus asa dia kita. Maka jangan kita kalah dengan dia. Paksakan supaya orang terdapat ucap kalimah la ilaha illallah, tunaikan hajat dia dan bacakan ayat suci Al-Quran. 3 perkara ni pegang kemas. Ya insya-Allah mampu membantu orang yang sedang sakaratul maut. Baik, selesai bab yang pertama. Ada soalan? Ibu-ibu, ayah, adik-adik semua ada soalan? Tak ada. Senangnya nak ngajar orang surah Al-Hijrah ni. Kan? Ya. Baik, kalau ada soalan tak apa, angkat tangan je. Ya. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Orang baru meninggal. Apakah ucapan yang perlu kita ucap bila terima berita kematian seseorang? Apa kita kena ucap? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu tu kalimah thayyibah, kalimah istirja, kalimah musibah. Wa basyirus sabirin allazina idza sabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar bila mana tipukan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah jugalah kita semua pasti akan dikembalikan. Ini kalimah untuk segala macam musibah, kematian, kesakitan, kekecewaan, kehilangan, apa saja ini kalimah dia. Tapi kebanyakan orang kita ni, kebanyakannya lah, terutamanya generasi-generasi yang baru ni, bila berdepan dengan berita kematian, kita boleh sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila berdepan dengan teknologi, contohnya orang hantar WhatsApp, jiran kita blok B tingkat sekian-sekian telah meninggal dunia pagi tadi, maka ramai yang akan komen apa? Salam takziah, Al-Fatihah, Al-Fatihah.
dalam kurungan dibaca Al-Fatihah kan. Semua buat macam tu sekarang ni kan, trend. Salah ke Ustaz baca Al-Fatihah? Tak salah. Kita baca, insya-Allah dapat pahala kat kita, dan insya-Allah kita doa sampaikan kepada semati, insya-Allah sampai. Cuma isunya ialah kenapa terima berita kematian dengan kalimah salam takziah Al-Fatihah? Tak boleh. Bukan tak boleh, tak betul. Habis nak macam mana Ustaz? Memang mak saya daripada kecil lagi saya dah dididik, kalau meninggal orang tu sebut Al-Fatihah. Kalau ada orang macam tu lah kan, macam mana? Tak apa, teruskan, betul lah tu. Cuma saya minta tambah depan tu sikit je. Abang sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kemudian barulah nak sebut Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke sepulang. Kan? Ya? Sebab nak dapatkan pahala sunnah bila terima berita kematian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Kahfi dalam kurungan dibaca. Buat kan? Yang penting kita buat. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, baik dari segi lisan maupun tulisan, mulakan dengan innalillah dahulu, kemudian ucapan lain terpulang. Ya, baik. Itu di antara kalimah yang perlu kita buat ketika terima berita kematian. Bukan saja orang mati orang Islam, yang bukan Islam pun innalillah juga. Tapi kebanyakan kita, kalau yang mati dia orang kafir bukan Islam, kita sebut apa? RIP di komen. RIP, semua nak di-RIP-kan. RIP kata dia, rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang. Boleh ke sebut kalimah tu? Boleh ke tidak agak sebut yang biasa kita komen kat Facebook, kat Instagram kan? Jawapannya tak boleh. Ya, sebab itu bukan cara kita, tu cara orang bukan Islam, bukan kaedah kita. Ya, istilah kita, cara kita bila terima berita kematian tetap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu sunnahnya baik orang Islam maupun bukan Islam. Sebab orang bukan Islam pun dia datang daripada Allah, pada Allah juga dia kembali. Itu kalimah yang kita pegang. Habis dosa tu Ustaz? Dosa. Haram? Haram sebut RIP. Kenapa haram? Sekarang orang tanya dalil kan. Mana dalil? Lama sekarang ni orang suka tanya dalil. Tak apa kita bagi dalil. Pernah berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa, dalam menghadapi bapa saudaranya yang sakit. Siapa bapa saudara Nabi yang Nabi dapat? Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan sakit sakaratul maut. Ketika itu Rasulullah di sisinya. Rasulullah pun cakap dekat Abu Talib, wahai pak cik, ikutlah cakap saya, la ilaha illallah. Kalau pak cik dapat kalimah ini, pak cik sebut kalimah ini, saya janji tempat pak cik di syurga nanti. Kata Nabi, pujuk pak cik di Abu Talib untuk masuk Islam. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Dia pujuk Abu Talib jangan masuk Islam. Setelah dipujuk dirayu, akhirnya Abu Talib kata sebelum dia meninggal dunia, wahai Muhammad, anak saudara yang aku kasihi, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maknanya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tak sempat beriman, mati kufur. Lalu sedih tak Rasulullah? Sedih. Kecewa Rasulullah, frust Rasulullah. Ni pak cik yang jaga dia daripada kecil, yang bela dia daripada kecil, yang jaga dia daripada orang hantam dia, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sedih. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata kat tepi mayat pak ciknya, wahai pak cik, saya berjanji akan sentiasa berdoa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa pak cik. Dia kata begitu pada mayat pak ciknya. Lalu Allah Ta'ala pun menegur Rasulullah SAW sebagai asbab hukum kepada kita. Diturunkan surah At-Taubah ayat 113 yang menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Taubah ayat 113 menyebut, man kana lin-nabi, yang menyebut man kana lin-nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan mana-mana orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang itu adalah kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Ini kata Allah menegur Nabi SAW. Maka Nabi pun tak teruskan niatnya, dia terus mengikut kata Allah Ta'ala, tak boleh doakan orang yang kafir.
yang meninggal dunia. Maka kita pun pegang macam tu. Tak boleh sebut RIP, itu seolah-olah mendoakan dia. Tidak. Ya, cara kita ialah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tegur kalau kita ada anak-anak, ada adik-adik kita yang masih mengamalkan cara macam tu, tegur dia, salah ni, sebut innalillah. Itu cara kita. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, wallahu alam bab itu ya. Baik. Innalillah ni bukan pada orang hidup je. Bukan pada orang aja. Pada binatang, kalau kita bela kucing, innalillah, mati kucing kita. Kalau kita bela ikan, innalillah wa inna rajiun. Kalau rotek motor mati, innalillah wa inna rajiun kan. Apa sahaja yang kita rasa macam musibah, itulah kalimah dia. Ya. Baik, selesai. Kemudian, bila orang tu meninggal dunia, kebiasaannya mata dia naik ke atas. Mata naik atas. Kita jangan lurus sangat. Tengok orang tu naik atas, kita pandang. Tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa pun. Jangan pandang-pandang atas kan. Dia memandang ke atas kerana melihat rohnya pergi. Rohnya akan naik daripada kaki, naik ke pinggang, sampai ke gorgorah. Akhirnya keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Dia akan keluar. Masa itulah mata mengiringi pemergian rohnya. Maka kita yang ada kat tepi tu, jika nampak si mati tu mata dia terbeliak, dah meninggal dunia, tutupkan mata dia. Tutup. Kalau terbuka lagi, jangan lari. Oh, dah masuk dah saka dia. Lari cepat kan? Jangan lari, kerana itu adalah satu kebiasaan. Ya, bila seorang tu meninggal, matanya tu akan terbeliak sikit. Kerana unsur dalaman kita, darah dah berhenti, urat akan menegang, berbola mata ni dia akan terbeliak sikit, itu biasa. Maka apa perlu kita buat? Tutup. Ambil tangan, kita urut-urutkan kelopak mata dia. Kalau tak boleh urut, kesat, ambil minyak sikit. Ambil minyak, gosok-gosok sikit, urut bahagian mata dia ni. Urut, sehinggalah dia tertutup rapat. Ya. Kalau guna minyak, pastikan minyak yang boleh guna. Minyak masak boleh, minyak zaitun boleh, baby oil boleh. Apa saja minyak yang ada kat rumah yang elok, kita guna. Kalau guna minyak masak, jangan guna minyak ikan tu. Oh, sajalah kan nak jimat. Tak apalah kan. Kocok-kocok, zap. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Rasa ikan. Jangan guna minyak yang dah guna. Ya. Tahulah harga minyak dah mahal. Kan nak jimat punya pasal. Ya. Ada orang cakap, Ustaz, boleh tak kita guna minyak cakapak? Minyak cakapak dia suruh buat. Ya Allah. Boleh, tapi terkebil lah mata mayat tu. Macam mana? Terkebil-kebil kan. Jaga kita guna minyak yang elok lah ya. Baik. Sekiranya kita dah urut, mata dia terbuka lagi, guna kaedah yang kedua. Apa dia? Cari batu-batu kerikil yang kecil-kecil tepi jalan sepah tu kan. Ambil batu tu, pastikan betul-betul batu. Takut tak kambing ke tak kucing mana tahu kan. Confirmkan betul-betul. Bersihkan, letak kat mata dia. Tujuannya nak menutup mata dia. Kaedah. Kalau tak jumpa batu kecil, jangan guna bata. Guna bata kan. Adalah rumah kontrak ke sebelah tu tak siap dah ada bila-bila ambil. Potong dua kat sini kan. Jangan. Tak boleh guna batu, tak jumpa batu, guna kaedah ketiga. Cari duit shilling. Rabul kat bukit, jumpa shilling 50 sen. Yang besar tu kan. Letak kat mata dia, itu adalah alat saja, kaedah untuk menutup mata dia. Kalau ada orang kata, tak boleh Ustaz, ini cara orang bukan Islam, orang kafir kalau meninggal, dia letak duit kat mata. Tak boleh, tak boleh. Kita bukan meniru cara dia. Ini alat sahaja. Alat sahaja ya. Kita guna barang tu sebagai nak tutup mata dia. Semuanya bergantung pada nawaitu kita. Kaedah fiqh menyebut, al-umuru bil maqasidiha. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Innama a'malu bin niat, bergantung pada niat kita. Tujuan kita nak gunakan ini sebagai alat tutup mata je. Guna duit shilling 50 sen. Ingat siapa yang tulis nota 50 sen. Takut dia tertulis RM50. Tepek selai sini, selai sini. Tak jadi apa. Terbeliak lagi mata lagi ada kan. Cuma saya nak pesan orang-orang, dah letak duit tu, biasanya orang akan letak kain tutup muka mayat. Jangan leka. Takut terlupa. Dia pergi ke dapur, layan tetamu datang, orang datang ziarah dia apa semua, terlupa. Kawan-kawan datang, jiran-jiran datang nak ziarah mayat, buka je, astagfirullah, mata duitan. Kata sudah, kecoh PPR semua ni kan. Kenapa? Mayat tu keluar duit.
alihkan sebelum jiran-jiran orang lain datang. Ya, tu kaedah dia. Ya. Dan sekiranya tak ada guna shilling, boleh juga guna sudu. Ambil sudu. Sudu tu dia ada tekap dekat sini. Bolehlah, tu kaedah juga. Ataupun kaedah keempat, guna selotip. Ni biasa di hospital kita guna. Selotip kertas yang nipis gambar tu, koyak sikit daripada kelopak mata ni tarik ke bawah. Saya gunakan ni sebagai kaedah yang keempat. Tak ada cara, baru kita guna tu. Sebab apa? Kerana gam dia tu kita bimbang dia akan makan kulit. Bila kita nak mandi nanti kita buka balik, dia akan melekat, terkoyak kulit mayat. Sebab kulit mayat dah reput. Maka biarlah kaedah yang terakhir. Sebab tu saya kata guna selotip kertas. Jangan guna double tape. Lagi dahsyat double tape. Double tape sini kan. Memang takkan terbuka kan. Ya. Kalau jenazah orang bukan Islam, dia guna apa? Guna gamuhu. Tak gamuhu. Dia titik yang macam aimo macam ni memang takkan terbuka selamanya kan. Kita jangan guna cara macam tu. Ya. Saya nak kongsi sikit. Waktu saya menguruskan jenazah kat hospital, kadang-kadang kita nampak jenazah bukan Islam, Cina ke India ke yang bukan Islam, dia ditolak dalam keranda, kasket itu. Keranda tu tolak, dekat atas kepala keranda tu dia ada cermin, kita boleh nampak muka mayat tu. Sajalah ngintai. Cina meninggal kan, tengok ngintai. Tengok muka Cina tu elok, senyum je. Macam tidur. Dalam hati kata, dia ni Husnul Khatimah ke kan? Muka berseri kan? Cina ni macam Husnul Khatimah ke? Ni elok tersenyum lah. Tak terfikir benda lain. Allahu Akbar. Sehinggalah Allah rezekikan saya, saya ambil pengajian yang orang lain tak pernah ambil. Iaitulah Science in Embalming and Undertaker kan. Sebab tu orang panggil saya Undertaker. Sebab saya ambil lesen ini di Filipina. Pengawetan dan pengurusan mayat. Apa dia buat? Ini saya nak cerita. Mayat itu dia perlu diawet bagi orang bukan Islam. Kita hari ni meninggal, petang ni ataupun tengah hari dah ke bumi dah. Mereka kalau meninggal hari ni, kadang-kadang simpan 3 hari, seminggu, barulah dia selesaikan. Mayat tu bakar ke bumi ke. Jadi nak tunggu 3 hari sehingga seminggu ni, mayat akan mula reput. Jadi untuk mengelakkan mayat mereput, mereka gunakan kaedah embalming, pengawetan mayat. Pengawetan mayat ni macam mana? Ni saya bawa senjata Undertaker. Siapa yang tengok bawah ni TV Al-Hijrah, saya ada bawa juga benda lah ni. Ya. Mayat itu dia akan bersihkan seluruh mayat. Kemudian dia akan cari 2 urat besar dalam badan kita, arteri dan vein. Urat tu boleh ambil kat mana? Tengkuk ni, bawah lengan, atas ari-ari, celah kangkang kita. Itu antara 2 urat. Bila dihiris, kita keluarkan urat itu, kita hiris, kita buka berguting, koyak sehingga nampak dia punya urat, cungkil. Kita hiris sikit bahagian arteri, masukkan tube ni. Tube ini bersambung dengan satu pipe namanya formalin, bahan yang akan mengawet mayat. Kita hiris pula bahagian vein, urat besar vein tu, masuk lagi satu gunting ni untuk bukaan. Itulah saluran darah kita keluar. 70% badan kita ni adalah cecair dan darah. Maka dia akan keluar melalui saluran vein tadi. Darah keluar, ubat masuk. Berlaku proses pengawetan mayat. Kemudian mayat itu akan mula mengeras. 12 cecair, 12 liter formalin akan masuk dalam badan mayat. Darah belum keluar, dia bertukar. Maka badan mayat ni akan mula mengeras. Waktu dia mengeras ni lah kita boleh buat macam-macam kat mayat. Dia macam tanah liat. Kita nak buat macam ni pun boleh. Saya saja nak buat macam ni pun boleh. Saya saja nak buat macam ni boleh. Ikut suka kita kan. Kan? Sebab dah lihat. Sampailah dah masuk kat muka dia ni, saya diajak untuk bentukkan senyuman mayat. Dia buat macam ni. Buat macam ni kata dia. Tapi dia tak cakap Negeri Sembilan Dia cakap orang putih lah kan. Saya ahli bahasa kan. Buat macam ni dia.
Saya biar macam ni. Lepas 5 minit lepaskan. Tersenyum mayat tu. Ya Allah, ini cara bagi Cina tersenyum. Saya ingatkan itu husnul khatimah, rupa ubat tu kan. Baru tahu rahsia tu hari tu kan. Rupanya masa masuk ubat, dia punya tanah liat tu kita boleh buat untuk apa? Lasang bipit boleh. Nak buat tersengih sikit boleh. Boleh adjust muka mayat tu. Nak bagi mancung sikit hidung dia kan. Boleh time tu. Ya Allah, ubat tu masuk. Kemudian bila dah keras semua badan, belum habis lagi. Belum. Ubat dah masuk, darah dah keluar, kita akan jahit balik kawasan yang kita ambil darah urat tadi. Kemudian kita keluarkan satu besi. Ni besi dia. Dia ada besar, ada kecil. Besi ni namanya teroka. Di hujungnya tajam. Di keliling teroka ni ada lubang-lubang kecil. Di bahagian belakang teroka ni ada satu lubang, akan masuk satu tiub. Maka yang tajam ini akan hunus ke atas perut mayat. Satu lubang akan dibuat atas perut mayat. Sup, sup, sup. Dia akan rodok ke perut mayat semua untuk menghancurkan segala organ dalam badan. Jantung, hati, limpa, usus, bunyi kencing, perut, semuanya akan dirodok, dan bila dah hancur dia akan sedut keluar. Nak clearkan dalam badan ini. Kerana apa? Organ dalam badan inilah punca mayat cepat mereput. Maka dia akan clearkan dahulu. Oh, mujur kita orang Islam tak perlu buat macam ni. Yes, kita tak perlu pun buat macam ni. Tapi bagi mereka yang nak hantar mayat balik ke negara asal, ini kaedah yang dia guna pakai. Kadang-kadang ada orang yang keluarganya meninggal luar negara, mati ke Australia. Saya tak kira, saya nak juga mayat tu bawa balik sini. Tu anak saya. Dia kata macam tu. Tak kisahlah saya ada duit, saya boleh bayar. Duit boleh cari, tak ada masalah. Bila sampai mayat tu depan muka dia, depan mata dia, buka keranda, memang mayat tu nampak bersih, cantik rupanya, elok senyumnya. Itu luaran. Tapi dalamannya hancur sehancur-hancurnya. Kesian si mati, diseksa begitu. Sebab itulah nasihat saya, mana kita meninggal, situlah kita ke bumi. Tak payah bawa balik. Banyak hikmah dia. Tengok Tok Guru Harundin meninggal kat California. Dia dah pesan dah, kalau aku mati kat sana, jangan bawa balik mayat aku, biar ke bumi kat sana. Sebab dia tahu dia akan dilalui, kalau dia balik dia akan melalui proses ini. Dan yang kedua, dia tahu jika dia tak bawa balik mayatnya, dikebumikan kat mana dia meninggal, maka dia akan mendapat apa yang Nabi sebut. Barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia, maka akan dibinakan sebuah mahligai di syurga seluas daripada tempat dia lahir sehingga tempat dia meninggal. Berapa jauh mahligai itu? Masya Allah. Rugi siapa yang bawa balik mayat. Dia sakit pada mayat tu hal, melambatkan proses kematian, proses pengebumian. Maka hal ini kita tinggalkan. Tujuan saya ambil ilmu ni kerana pertama, nak bagi kesedaran pada masyarakat. Mana meninggal situ ke bumi, tak payah bawa balik. Tapi kalau dalam negeri kita tak apa. Meninggal dekat Intan Baiduri, nak bawa balik ke Johor, tak apa lagi, tak payah naik flight, dekat. Tak makan masa sampai 2 hari berjalan, tak apa. Bolehlah 4 jam jalan, tak apa, tak ada masalah, dekat lagi. Tapi kalau merentas Sabah, Sarawak, itu tak boleh. Ini kaedah yang dia pakai. Tapi negara kita ni, dia tak guna kaedah ni. Dia guna injection. 5 liter formalin dicucuk seluruh badan. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini. Dia cucuk untuk perjalanan yang ringkas, memakan masa 2-3 hari. Itu kaedah dia. Tapi kalau perjalanan yang jauh ataupun kita meninggal kat luar negara, ini kaedah dia. Maka fikir-fikirkanlah. Jadi itu tujuan saya belajar ini. Pertama, untuk bagi tahu masyarakat. Yang kedua, sekiranya ada orang bukan Islam, orang Islam yang bukan warga negara kita meninggal, nak bawa balik ke Indonesia, nak bawa balik ke Pakistan, Bangladesh, maka ada orang Islam yang boleh handle bab ni. Kita nasihat dia bumi sini. Tapi kalau dia nak juga, kita boleh bantu dia. Baik, kalau tuan-tuan stay sampai akhir program kita ni, insya-Allah saya akan buat tayangan video berkaitan embalming ini di penghujung nanti. Nanti kan tengok balik. Tujuannya untuk pengajarannya. Baik, selesai bab itu, saya buka balik tajuk. Setelah kita tutup mata mayat, mata dia terbuka lagi, ambil saja kapas, tutup mata dia, settle. Tak payah fikir lagi dah. Kemudian tutupkan rongga-rongga yang terbuka dengan kapas.
Jumlah yang sedikit je. Ambil kapas, gulung, letak kat hidung, letak kat telinga, letak kat mulut, untuk mengelakkan tercair keluar daripada dalam keluar, ataupun mengelakkan serangga masuk ke dalam tu. Ya, semut, lalat, dia akan masuk, kita tutup. Sedikit je, jangan banyak sangat. Orang kita selagi boleh masuk, dia masuk. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Ya Allah. Masa kita nak mandikan mayat tu, tengok apa kembang pun. Nah, hidung mayat ni. Bila tarik ke atas tu, la ilaha illallah, daripada tekak ni, Allahu Akbar. Seksa mayat tu. Jangan kita seksa mayat dia. Sikit je. Kalau ada gigi palsu, keluarkan cepat. Sebelum rahang dia krem, keluarkan. Keluarkan, tak tepi. Kalau mulut dia terbuka, ambil kapas, subat kat mulut dia. Gigi palsu yang boleh kita tanggal, tak apalah. Tapi kalau gigi palsu yang dia dah tanam dekat gusi, macam mana nak buat ni? Tak boleh, kita kena tanggal juga gigi palsu ni. Minta pelayar, minta sepanar nombor 14, contoh kan. Bismillahirrahmanirrahim, cabut. Ya Allah, gigi betul. Sudah. Kalau tak boleh cabut, biarkan, jangan kita paksa. Termasuklah kalau yang pakai gigi besi. Apa nama besi tu? Braces. Kan banyak orang muda sekarang pakai gigi braces. Tak reti nak cabut, jangan pandai-pandai tak screwdriver. Tak screwdriver, darah mula mayat tu kan. Jangan dipaksa, biarkan saja. Kan, biarkan saja ya. Baik. Kemudian kita ambil satu helai kain panjang, daripada bawah dagu dia ni ikat naik ke atas macam dalam gambar tu kan, ikat naik ke atas. Biasa nampak orang buat kan, itu nama dia ikatan pocong. Ikatan pocong. Perkataan pocong tu berasal daripada ikatan ni. Dapat ke orang Melayu kita panggil hantu pocong, bandar pocong, fedah pocong, bukit pocong, semua nak dipocongkan. Asal pocong tu ialah ikatan ni, ikatan tu. Itu sunnah juga ya. Kemudian kita buka pakaian dia, buka waktu tu badan dia masih lembut, senang nak buka. Kalau dah keras, dah krem, susah nak buka, kena gunting. Buka, tukarkan dengan pakaian yang bersih dan murah tanggal. Ambil kain selai, tutup atas badan dia. Kalau orang perempuan, jaga juga aurat dia, depan, belakang, terutamanya rambut. Kadang-kadang bila kita nak ziarah si mati ni, buka je muka, nampak rambut dia mengerbang. Kenapa tak pakaikan tudung mayat ni? Tak apalah Ustaz, arwah ni free hair dulu. Free hair, itu atau free hair tu dia beri pasal. Bila dia dah meninggal, jadi tanggungjawab kita. Pakaikan juga kain tudung ke, tengkolok ke, ikutlah. Yang penting tutup rambut dia. Ya. Kemudian lepas tu kita ambil kain panjang, tutup, dan kita kiamkan tangan dia. Kiam tangan dia. Baru meninggal dunia, dia lembut lagi. Senang kita nak kiamkan dia. Jangan sampai dia mengeras. Ada kes yang saya selalu cerita dalam kursus jenazah. Satu orang lelaki tua meninggal dunia. Umurnya 90 lebih. Kurus sangat. Kurus sangat. Dan bila dia meninggal dunia, anak-anak dia balik. Tapi anak-anak dia tak tahu nak buat apa. Esok pagi lepas subuh baru cari saya. Saya pergi tempat dia, tengok, ya Allah, kenapa tak diuruskan mayat ni lagi? Tak tukar baju apa semua lagi? Kami tak tahu Ustaz, kami serah pada Ustaz semua. Tak apalah, bawalah ke surau nak mandi. Pada rapat surat semua, kita bawa ke surau. Sampai kat surau, memang tak boleh buka lah pasal tangan dia dah keras, baju dia. Saya minta izin gunting ya. Gunting lah Ustaz. Kita bergunting. Dah clear semua badan dia, kita cuci najis semua. Kemudian saya nak kiamkan tangan dia. Tak boleh. Pasal tangan dia dah keras, krem. Tak boleh. Saya cuba 2-3 kali dah urut, tak boleh. Last kali saya kata ke anak dia, gini bang, saya tak boleh nak kiam. Nanti waktu kafan, kita akan kafankan dia dengan tangan dia lurus ke bawah macam ni. Tak apa ke Ustaz? Tanya anak dia. Anak dia 4 orang lelaki. Tak apa ke Ustaz? Tak apa, tak ada masalah pun ya. Jadi dia setuju. Tapi anak dia yang bongsu yang lelaki tak setuju. Mana boleh Ustaz? Tak apalah. Dia cuba buat. Dia urut. Saya kata dah boleh, kata dia. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia try. Saya nampak macam tak boleh. Dia paksa juga. Terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula?
kau yang buatkan. Abang dia, ya Allah, apa aku nak jawab ni? Soalan fix, fatwa semua dah keluar kan. Apa nak jawab ni? Last kali melihat keadaan yang tegang, saya kata, bang, relax. Jangan kita bising-bising. Tak patah pun. Habis bunyi apa tadi tu? Terap tadi tu. Dia marahan. Bang, biasalah kadang-kadang kita ni lengah otot. Perap. Otot kita berbunyi kan. Cuba nak kau situasi. Saya ingat dah settle dah. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Takut saya dengar abang dia marah macam tu. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu dan patah pun. Ya Allah kan. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Kalau ada yang buka cerita, saya tahu kat mana nak cari. Alamak, ada live lah. Hantui kan. Tapi ini cerita sebenar tuan-tuan ya. Maka saya katakan bahawa apa saja keadaan mayat, kita uruskan ikut kemampuan dia. Ada mayat yang saya pernah jumpa, macam ni tangan dia, landing. Entah apa dia layan malam tadi, Netflix ke apa tak tahulah. Jaga ya. Jangan nak beria sangat tengok TV. Macam ni nak bawa turun tak boleh. Kita nak bawa ke hospital, polis kata tak payah. Arwah ni memang sakit jantung. Tak payah. Masalah macam mana nak bawa turun tak boleh. Puaslah 2-3 kali bawa turun tak boleh. Last kali macam mana? Mandi kapan tangan dia macam ni lah. Mandi tak apa lagi. Time kapan kepala dia tu kembang lah sikit kan. Datang makcik tu kata, apa kembang benar kepala itu? Insya Allah makcik tu tangan itu. Astaghfirullahaladzim, mulut jahat ke sana. Sebab tu kita kalau ziarah orang mati, mulut kena jaga. Jangan suka hati je lepas cakap kan. Ya, kena jaga ya. Jadi nak bagi tahu bahawa apa saja keadaan mayat, kita uruskan saja ikut kemampuan dia. Begini tangan dia tak boleh adjust ke, tangan dia begini ke, waimah tangan dia begini kan. Mati tengok Ultraman. Tak boleh buat turun ni, macam mana kan? Macam tu lah kan. Tak berlaku biar je. Tapi ada berlaku guys, dekat Terengganu. Tim saya sendiri, SPDM Terengganu. Dia kata, Ustaz, dia tunjuk gambar. Kita ada satu kes rare lah. Ustaz pun tak pernah jumpa kot, kata dia. Apa dia? Dia tunjuk gambar. Satu gambar, ia macam bongkah, macam tu dalam kain. Apa tu? Ya Allah. Tak bawa pergi hospital? Tak payah. Polis kata, boleh uruskan dah. Lagu paksa ni patah tangan dia. Dia buatlah macam tu saya kata. Lalu mayat tu pun dimandi kadang-kadang duduk bersila macam tu. Kapan pun kadang-kadang bersila. Solat pun kadang-kadang bersila. Bayangkan solat kadang-kadang bersila. Allahu Akbar. Terkebil-kebil kita kan mayat pandang kan. Masuk je lah. Tapi tak tahan lah Ustaz, nak muntah Ustaz. Memang manusia normal dia tak akan tahan bau mayat. Sebab bau mayat lagi busuk daripada bau bangkai. Minta maaf cakap, itulah hakikat kita. Busuk. Tips saya ialah, kalau nak uruskan jenazah reput, jenazah yang berbau ni, jangan kita acah-acah. Jangan acah-acah. Macam mana acah-acah? Nak masuk kawasan bilik dia ke, ruang tamu dia ke, jangan kita masuk bilik, keluar balik. Masuk balik, tak tahan. Keluar masuk, confirm muntah. Sebab udara kotor, udara bersih. Kotor, bersih, dia akan mual, muntah. Habis macam mana cara dia? Kalau boleh masuk, tutup pintu rapat, kunci, jangan bagi kita keluar. Hidu. Menggeritar tangan dah, merah mata kan. Hidu. 1, 2, 3 macam kita main PJK dulu kan. 1, 2, 3, 4 sampai 8 kan. Hembus. InsyaAllah dia akan normal. Kita boleh hadap bau tu. Itu tips dia. Ya, dia akan jadi neutral balik. Ingat pesan saya, hidu bau bilik, bukan bau mayat tu. Itu buang pandai nama dia kan. Buang tebiat nama dia kan. Ustaz suruh hidu, bukan bau mayat, bau bilik tu kan. Ya, itu cara dia. Ada orang bagi tips juga. Masa hidu tu, telan air liur sikit. Telan air liur. InsyaAllah dia akan neutral. Ya. Tapi syarat dia yang satu lagi, jangan meludah. Tak tahan lah. Cuy, kita ludah kan. Confirm 3 hari tak lalu makan. 3 hari tak lalu makan tau. Jangan meludah. Pertamanya kerana kita nak jaga hati waris yang lain. Sampai satu sekali kau buat kat arwah ayah aku kan, meludah kan. Jangan. Yang kedua, kita takut mayat tu nanti menyumpah kita pula. Kau ni kan, aku mati bukan minta macam ni. Tak ada orang yang mati dia minta mati macam tu. Tak ada. Kita pun besok kalau aku mati aku nak mayat macam ni lah. Tak ada.
Benda ni atas sebab Allah Ta'ala yang aturkan. Ya, takdir pada dia. Maka kita uruskan dengan cara yang sempurna. Jangan rasa jijik. Besok mayat kita pun tak tahu macam mana rupa. Okey, tu cara dia ya. Baik. Berbalik kepada tadi, setelah kita kiamkan tangan dia, kita ikat tangan dia. Ikat tu ikatan yang macam di tali, ikat simpul dia. Sebab kita tak nak tangan dia tu terbuka balik, biar melekat. Lutut dia kita rapatkan, kita ikat lutut dia. Dan 2 ibu jari kaki kita rapatkan, ikat 2 ibu jari kaki dia. Begitulah tegaknya dia. Ya. Kemudian ambil sehelai kain panjang, kain batik, kain pelikat, letakkan atas badan dia. Tu namanya sunat tasjiyah, menutup atas badan mayat. Dan kita letakkan satu benda yang sederhana berat dekat atas perut mayat. Biasa orang letak apa kat atas perut mayat? Kita nampak biasa apa? Biasalah kalau orang meninggal, orang letak apa kat atas perut mayat? Gunting kan? Itulah jawapan yang saya terima. Saya kuliah bab khusus jenazah ni daripada Perlis sampai ke Sabah, bila tanya soalan yang sama, gunting. Ni mesti kurafat ni kan, kata orang kan. Kenapa letak gunting? Dia tak ada kurafat, tuan-tuan puan-puan. Tujuan letak gunting untuk mengelakkan perut gembung. Bila orang meninggal, perut dia akan naik. Angin masuk, dia akan naik kembung. Jadi untuk mengelakkan perut dia naik, kita letakkan benda yang sederhana berat. Biasanya orang letak gunting. Benda lain tak? Benda lain tak boleh? Boleh. Tak nak guna gunting tak apa, nak guna air mineral ni letak atas perut mayat pun boleh. Nak letak telefon ni pun boleh. Benda yang logik, yang sederhana berat. Jangan letak LCD projector pula kan, letak atas perut mayat. Tu ya tak boleh kan. Ya. Tapi kenapa gunting juga? Dia juga pertikaikan. Kenapa gunting? Ni mesti kurafat orang lama kan? Oh, keras betul. Tujuan orang letak gunting kat atas perut mayat nak memudahkan tukang mandi mayat. Dek, mana gunting kat rumah ni ada tak? Tu kat perut mak tu, senang dia capai. Itu saja. Tak ada maksud lain kan. Kita jauh sangat fikir. Padahal benda tu nak mudahkan urusannya. Kan tak ada apa-apa masalah pun nak letak apa kat atas perut mayat. Ya. Kemudian kita akan letak wangi-wangian. Orang dulu suka bakar kemenyan, bakar setangi. Kita yang baru hidup ni kata apa? Ini mesti kurafat orang lama ni, nak bagi makan jin ni kan. Saka apa dia bela dulu, ni makanan dia asap-asap. Sedap je kita kata orang kurafat dan sebagainya. Itu kaedah orang lama, nak tutup bau mayat, maka dia bakar kemenyan dan sebagainya. Mentang-mentang kita tak payah bakar pun, gantung kat dinding, 5 minit MB pure kan. Dah action kata orang dulu buat kurafat. Maka kita kena tengok dulu apa tujuan orang lama buat macam ni. Banyak sebenarnya pantang larang orang lama yang mana kita tak tahu, kita kata dia buat kurafat, syirik. Padahal tu adalah kaedah dia. Antaranya yang paling kita selalu dengar, kalau ada meninggal mayat tu, jangan bagi kucing masuk kan. Kok kucing tu melintas atas mayat, apa jadi? Mayat tu bangun balik. Awak mengaji ke? Kata dia, sudah kan. Cerita momok, kita terpengaruh filem kan. Jadi betul ke? Cubalah try betul ke tidak. Jawapannya ialah tak betul lah. Tapi kenapa orang lama cakap macam tu? Sebab dia tak nak waktu dah siap mandi kapal, dah bersih, tiba-tiba kucing naik atas rumah. Kucing ni sifat dia kalau benda baru dia suka hidu. Tak tadi kucing tadi kan, dia tengok mana datang pipe ni kan, jangan dia hidu tongkat ni kan. Sebab tu memang sifat dia. Kadang-kadang dapat yang jantan, dia pancut. Dia kencing bagi tanda kawasan. Motor saya tu apa kali dah kena kencing kat kucing. Rasa kalau dapat kucing ni, dia boleh kucing ni kan. Hati cakap macam tu, tapi tak buat pun. Tapi nak kata memang kucing macam tu sifat dia. Maka kita bimbang dia bawa najis. Mungkin dia bawa lepas buang apa, berak ke apa, dia kais tanah, tiba-tiba nak atas rumah, pegang kain kapan, kotor kain kapan tu. Maka untuk elakkan benda tu berlaku, orang lama akan pesan. Ni kucing-kucing semua letak luar ya, jauh-jauh. Maka orang kita, Melayu kita ni memang dah terbiasa dengan kucing. Dia akan lawan lah. Apa pula tu? Kucing ni ibarat anak bagi arwah dia tahu. Biarlah kan. Dia akan marah. Ni kucing arwah, biarlah sini. Jadi orang lama, dia nak bagi orang tu ikut arahan dia, dia takutkan. Kalau tak alih kucing ni nanti, kucing tu melintas atas mayat, dia bangun, tahulah kau. Ya ketuk. Kalau kabut dia alihkan kucing tu. Tu cara dia. Orang lama. Antara kaedah lain,
saya beritahu tuan-tuan rama-rama masuk ke rumah, apa kita kata? Ada orang atas rumah, rama-rama masuk kan, tu rama-rama tu, cepet ada orang atas rumah ni, apa tindakan kita lepas tu? Komen rumah, habis kalau kabut komen rumah. Memang dah jadi kebiasaan kita, orang datang baru komen rumah kan. Kalau dulu tak ada WhatsApp, jadi cara nak suruh anak-anak ke rumah, dia bagilah signal rama-rama supaya anak tu ke rumah. Itu cara orang lama tuan-tuan ya. Dia ada banyak cara dia supaya orang ikut. Kita dulu mandi mayat atas pangkin rumah, air jatuh ke bawah. Kalau orang sempat lah kat kampung dulu kan, ada guna batang pisang, ada guna kaki lunjur macam ni, mandikan mayat atas kaki. Itu kaedah orang lama. Yang paling famous atas rumah lah, mandi air mengalir ke bawah. Waktu air mengalir kat bawah tu, budak-budak suka tak main tengok air tuan? Suka. Air apa ni kan, dia akan usik. Jadi orang tua-tua nak halang budak-budak, tak jadi. Dia kena takutkan. Kau jangan main kat bawah rumah tu, air mayat tu. Kenapa pula tu? Situ ada setan. Kalau kau tak percaya, cuba kau tonggeng, tengok kat belakang. Nampak lah. Ya kau tu, tak beranilah, lari budak-budak. Kalau tak bosan macam tu, dia akan pergi. Air apa ni ya? Air apa? Minum pula kan. Sudah. Maka tu cara orang lama tuan-tuan ya. Saya cerita bahawa kadang-kadang ada cara orang lama nak mendidik masyarakat, nak suruh orang ikut, dia guna cara menakutkan. Kita masyarakat yang dah berilmu, sebab tu kita tak perlu dah takut-takut macam ni. Kita pesan kerana ilmu. Ya. Baik, banyak lagi cerita lain, nanti kita sembang dalam sesi soal jawab. Baik, kemudian dah selesai mayat tu, kemudian kita masuk kepada bab yang ketiga, dokumentasi jenazah. Ada soalan bab ni? Setakat ada soalan? Tak ada. Bab yang ketiga, dokumentasi jenazah. Bila seorang tu meninggal dunia, kita tak boleh terus pergi ke balai polis buat report. Belum lagi. Kena sahkan kematian dia dulu. Kalau dia meninggal kat hospital, mudahlah kerja kita, doktor ada. Tapi kalau dia meninggal kat rumah, kat surau, kat luar daripada hospital, maka kita perlu sahkan kematian dia. Dan orang yang layak mengesahkan kematian ialah orang yang dalam bidang perubatan. Doktor, paramedik. Kalau susah sangat, call 999. Ambulans akan datang, dia akan sahkan kematian. Selagi tak sahkan kematian, kita punya laporan tak valid. Bila kita buat report polis, pergi kat balai polis, cik, saya nak report, ayah saya dah tak ada. Sedih kan? Ayah saya dah tak ada, saya dah buat report cik kan. Baik, tenang ya cik, tenang. Boleh saya tahu siapa yang sahkan kematian? Polis akan tanya, siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri cik. Abang memang bahagian perubatan ke, doktor ke, kerja hospital ke? Tak, saya kerana kewangan. Kan tak kena. Dia mesti orang yang ada bidang perubatan. Kau kerani kewangan bukan bidang perubatan, tak ada kena-mengena kan. Contoh, makna kata bahawa kena dapatkan pengesahan. Macam mana cara dia? Balik, telefon ambulans, sahkan kematian. Panggil doktor-doktor yang mana dekat, panggil. Dia akan cek semua nadif, confirm meninggal, dia akan keluar surat. Surat ni lah yang kita akan bawa ke balai polis. Bawa surat pengesahan kematian, IC kita nak buat report, IC si mati, dan juga kalau ada rekod-rekod perubatan bawa. Kecil manis, darah tinggi, gaut, apa semua. Sampai balai polis, kita buat report. Arwah sikit apa? Kecil manis. Minta tengok rekod perubatan, dia akan tengok semak, lebih kurang puas hati, tengok umur 68 tahun, okey lah. Maka polis puas hati, dia akan bagi surat. Nah, boleh uruskan jenazah. Tapi kalau polis tak puas hati, umur dia baru 38, sakit dia tak kritikal pun, tunggu kejap cik, nanti pegawai kami akan datang siasat. Waktu tu kita jangan sentuh jenazah. Maknanya jangan alihkan ke tempat lain. Dia akan datang, dia akan tengok, ambil gambar apa semua. Kalau dia tak puas hati dengan pemerhatian dia, dia akan minta mayat ni dibawa ke hospital, postmortem. Itu biasa prosedur. Kita bawa ke hospital postmortem. Jadi tujuan kita bawa salinan rekod perubatan tu, tujuannya ialah nak bagi tahu polis dia mati kerana penyakit ni. Itu tujuan dia. Umur bawah 60, kalau tak ada rekod sakit yang valid, maka dia akan bawa ke hospital untuk postmortem. Itu biasa. Postmortem ni tak adalah dia terus masuk bilik terus bedah, tak. Pertama doktor akan tengok dulu. Tengok atas bawah semua, kalau ada tanda-tanda unsur jenayah ke apa ke, ada boleh clarify. Tapi kalau tak ada apa-apa tanda jenayah, dia bimbang mayat ni mungkin kena tekuk ke bantal ke mana tahu, maka dia akan buat postmortem ke
Kepala ni akan dipotong, dada ni akan potong sampai ke pusat untuk tengok saluran darah tersumbat ke, pembuluh darah pecah ke apa ke, dia akan keluarkan punca kematian dia tadi. Itu postmortem ya. Bila dah keluar surat, baru kita boleh uruskan jenazah. Kalau meninggal kat flat, jangan bawa turun selagi surat tak dapat. Ini penting ni. Sebab bimbang mengganggu siasatan polis. Bila datang rumah, mana mayat? Tu dah bawa ke surau al-hijrah dah. Siapa suruh alihkan? Elok-elok mayat tu dah boleh selesaikan, terpaksa bawa ke hospital pula. Kerana siasatan dah terganggu. Dapat surat baru kita alihkan mayat. Ya. Kecuali kalau meninggal jatuh bilik air. Mana mayat? Tu kat bilik air tu. Ya Allah, angkatlah ke ruang tamu. Jangan dibiarkan kat bilik air tu. Kalau dalam rumah, dalam bangunan yang sama tak apa. Yang tak boleh ialah bawa keluar. Itu yang tak boleh. Ya, kena faham kat situ ya. Maka surat kematian dia akan keluar dua jenis. Yang pertama namanya surat permit menguburkan mayat. Dia akan keluar 3 salinan. Warna putih untuk JPN. Kita perlu surahkan pada JPN 7 hari daripada tarikh kematian untuk proses kepada sijil kematian. Warna biru untuk kubur. Kita kena bagi pada orang kubur. Ni surat dia. Warna kuning untuk kita pemaklum. Simpan untuk rekod kita. Penting. Contoh macam tu kan gambar dia. Satu lagi surat ialah surat daftar kematian. Warna putih selai je. Ni biasanya balai polis ataupun hospital ada juga keluarkan. Photostat banyak-banyak tak apa. Yang penting ya, anak-anak muda kadang-kadang tak tahu butuh apa nak buat ni. Ini cara dia. Buat report polis dulu. Baru dapat surat, baru uruskan jenazah. Ya, surat ni perlu ditukarkan kepada sijil kematian sebelum kita dalam masa 7 hari ya. Baik, selesai bab surat. Ada persoalan? Setakat ni ada persoalan? Tak ada. Baik. Ada? Tak ada. Baik, insya-Allah kita akan berhenti sekejap 10.30. Lepas ni kita akan sambung kepada bab peralatan yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Ada soalan? Mana daripada IG? Kalau jenazah meninggal di Selangor, boleh ke bumi kat negeri lain? Contohnya Perak, kata dia. Boleh, ke bumi lah. Saya katakan tadi, perjalanan yang tak memakan masa 1 hari, tak ada masalah. KL ke Kelantan, paling jauh pun 7 jam, 8 jam. Tak jauh pun, boleh. Tak makan masa sehari. Benda tu mungkin memudahkan ramai orang, keluarganya ramai kat sana, senang nak ziarah. Maka tak ada masalah. Tapi kalau luar daripada tempat kita, Sabah, Sarawak, Labuan, maka kena naik flight. Maka ini yang kita elakkan. Biarlah ke bumi kat sini. Sebab dia akan melalui proses makan masa yang lama, proses pengawitan mayat, dokumentasi, duit banyak keluar, maka itu kita tinggalkan. Ya. Kalau meninggal luar negara, kalau terpaksa bawa balik, contohnya meninggal di China. Negara China kalau meninggal, dia tak ada kubur untuk warga asing. Tak ada. Melainkan bakar je mayat dia. Takkan kita nak bakar mayat keluarga kita. Maka tak ada pilihan, terpaksa bawa balik. Maka kaedah embalming ni akan diguna pakai. Hukumnya harus. Tapi kalau dia meninggal luar negara, ada kubur kat situ, boleh terima mayat luar negara, maka ke bumi situ lebih baik. Tapi kalau keluarga kata saya nak bawa balik, maka keluarga itu berdosa kerana menyakiti mayat dan melewatkan urusan jenazah tadi. Ya, baik. Wallahu alam. Baik. Jika tak ada soalan, insya-Allah kita sambung. Itu aja. Penderaman organ. Baik. Penderaman organ ni telah dibincang oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2004. Hukumnya harus bagi orang yang berhajat untuk dermakan organnya. Orang dermakan organ ni dia ada 2 keadaan. Pertama, dia organnya ni organ yang contohnya dalaman, jantung, hati, apa semua ni. Macam mana nak derma organ? Ya. Kalau dah meninggal, jantung dia tak ada fungsi. Maka tak ada istilah kata orang buat postmortem, jantung dia bawa keluar, habislah orang jual jantung dia. Tak ada fungsi pun jual. Sebab tak berdegup. Jadi caranya berlaku bila? Bila doktor kata pesakit ni tak ada harapan dah. Brain dead, kematian otak. Masih lagi bernyawa, jantung bernyawa, tapi otaknya dah mati. Maka ketika itu akan sekiranya dia dah declare bahawa dia penderma organ, maka keluarga dia pun restu, tak apalah kami izinkan sebab dia dah macam tu, nak macam tu.
maka akan berlaku proses pembedahan. Waktu dia masih lagi bernyawa, jantungnya akan diambil untuk diletakkan di tempat yang lain. Itu penerimaan organ hukumnya harus kerana menyelamatkan nyawa orang lain. Itu mengikut fatwa kebangsaan kita lah. Ya. Kalau dia dah meninggal, banyak organ lain, kulit boleh, mata, organ-organ yang boleh pakai lain. Maka itu adalah ikut pada satunya persetujuan penderma, yang kedua persetujuan waris. Kalau penderma dah setuju, waris tak setuju, tetap tak buat juga. Itu ya, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Baik, jika tak ada, insya-Allah ada lagi. Ya. Terlambat uruskan jenazah. Baik, macam mana cara dia? Baik, kalau kita dah siap dah mandi kapan ataupun tak buat lagi, kenapa? Nak tunggu waris dia. Waris kat mana? Jauh lagi, Johor. Jauh kat Pahang lagi, kita kat KL. Macam mana keadaan dia? Baik, pertama kita kena ingat bahawa hak waris untuk menentukan bila nak ke bumi mayat. Waris kena menentukan. Siapa yang paling berhak? Anak dia lah. Dia kena ikut anak dia lah. Kalau anak kata, teruslah, biarlah adik-adik saya lambat. Dia lambat sampai suruh. Jadi kita teruskan. Ikutlah. Maknanya orang tak boleh blame kita. Kita uruskan aja. Kenapa? Anak dia yang suruh. Yang kedua, kita kena ada toleransi. Kalau dekat lagi kita dah siap mandi kapan, arwah dah meninggal malam. Ni dah pukul 10 pagi dah ni. Dah mandi, dah kafan dah. Tunggu solat nak ke bumi je. Tapi anak dia jauh lagi. Kat mana? Jalan Pahang. Oh, Jalan Pahang dekat je lagi 15 minit, 20 minit sampai. Tak apalah, tunggu kejap lah. Tapi kat mana? Anak dekat Pahang. Bukan Jalan Pahang, Pahang. Kat Kuantan sana. Baru nak gerak. Lagi 3 jam sampai. Yang tu kita kena ada budi bicara lah. Kata kat dia, lambat sangat ni, mayat daripada tengah malam tadi. Sekiranya kata tak apalah, jalanlah dulu. Maka lebih baik segerakan. Sekiranya kata, tunggu, jangan kau ke bumi selagi aku tak sampai. Maka kalau tu anak dia, maka tunggulah. Sebab kita tak nak masalah kemudian hari. Kenapa? Bergaduh dengan orang surau. Pulang kabut saya nak ke bumi apa, bapa aku dah bermusuhan. Maka hukumnya tu jatuh pada anak tadi yang melewatkan, bukan kita. Sebab kita tak berhak. Yang berhak waris dia tadi. Allahu a'lam. Betul ya? Baik. Okey, kita rest dulu. InsyaAllah kalau ada soalan, kita simpan. Nanti kita buka balik waktu sesi pertemuan kita yang kedua nanti. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.